Sains tingkatan 2, penyejatan air. Oh, ada rahsia senang nak ingat? Bestnya. Cuba pelajar-pelajar lihat apa yang ada di tangan cikgu. Yang pertama ialah ikan kering. Yang kedua ialah ikan bilis. Mesti pelajar pernah makan kedua-dua produk ni kan? Okey, jadi soalan cikgu, bagaimanakah kedua-dua produk makanan ini dihasilkan? Apakah proses yang terlibat? Cuba fikirkan. Proses yang terlibat ialah penyejatan air. Objektif pembelajaran kita menjelaskan tentang penyejatan air, kriteria kejayaan. Di akhir PDP, pelajar dapat yang pertama menyatakan maksud penyejatan air, yang kedua menerangkan faktor-faktor dan aplikasi penyejatan air. Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi wap air. Proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Sekarang kita lihat proses penyejatan air berlaku. Okey, so now tadi kita dah belajar maksud penyejatan air. Ianya berlaku di permukaan air sahaja. Kamu tengok dekat sini. Ini ialah molekul-molekul air. Okey, cikgu tikkan dekat sini ya. Ini adalah molekul-molekul air yang berada di permukaan air. Jadi, bila dia mendapat tenaga haba dari persekitaran, iaitu daripada matahari, okey, molekul-molekul air di permukaan ini mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Alright, bergerak dengan pantas dan terlepas ke udara. Di antara molekul-molekul air ini dia ada ikatan hidrogen. Okey, so bila dia bergerak dengan lebih laju, dia dapat putuskan ikatan hidrogen di antara molekul-molekul air. Sebentar lagi cikgu akan tunjuk, okey, ikatan hidrogen di antara molekul-molekul air. Alright, lagi sekali cikgu tunjukkan molekul-molekul air di permukaan mendapat tenaga haba daripada persekitaran. Jadi dia bergerak dengan pantas dan dia dapat memutuskan ikatan hidrogen di antara molekul-molekul air, maka dia dapatlah terlepas ke udara. Jadi, proses penyejatan air pun berlaku di mana air telah pun bertukar menjadi wap air. Right? So, kamu boleh lihat dekat sini paras air semakin berkurang apabila air di dalam ni tersejat. Okey, boleh faham ya? Sekarang cikgu tunjukkan ini ialah ikatan hidrogen di antara molekul-molekul air. Jadi, semasa proses penyejatan, ikatan hidrogen inilah yang akan diputuskan. Dia akan putuskan. Okey, selepas ikatan ini diputuskan, maka molekul air boleh terlepas ke udara menjadi wap air. Maka proses penyejatan air pun berlaku. Jom kita belajar faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang pertama, kelembapan udara. Kedua, suhu persekitaran. Ketiga, luas permukaan air yang terdedah. Keempat, pergerakan udara. Cuba pelajar-pelajar lihat gambar di sebelah kiri cikgu ataupun yang di sebelah kanan cikgu lebih cepat kering. Mestilah baju yang dijemur dalam cuaca cerah yang akan lebih cepat kering. Faktor yang terlibat ialah kelembapan udara. Kelembapan udara ialah kandungan wap air di dalam udara. Semasa cuaca cerah, kandungan wap air dalam udara sedikit menyebabkan udara menjadi kering. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi, kadar penyejatan air meningkat, menyebabkan pakaian lebih cepat kering. Faktor suhu persekitaran juga terlibat. Apabila suhu persekitaran meningkat, iaitu semasa cuaca cerah, molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga. Ia bergerak dengan pantas dan mudah terlepas ke udara. Jadi kadar penyejatan air meningkat menyebabkan pakaian lebih cepat kering.
Cuba pelajar jawab, baju merah A atau B lebih cepat kering. Cikgu tanya baju merah tahu, bukan baju hitam. Baju hitam tu nak tengok kamu fokus ataupun tidak. Jadi jawapannya mestilah baju merah A lebih cepat kering. Kenapa ya? Faktor yang terlibat ialah luas permukaan air yang terdedah. Permukaan air yang terdedah pada baju merah A yang lebih luas membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan air. Ini menyebabkan baju lebih cepat kering. Sekarang pelajar jawab, baju di dalam video A atau B lebih cepat kering. Jelaskan jawapan anda. Baju A lebih cepat kering kerana ada pergerakan udara. Pergerakan udara akan membawa wap air ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan meningkatkan kadar penyejatan air. Ini menyebabkan baju lebih cepat kering. Pelajar ingat ke faktor-faktor penyejatan air? Jom cikgu kongsikan mnemonik supaya pelajar mudah ingat. Formulanya, Su pergi Kuala Lumpur. Su suhu persekitaran, pergi pergerakan udara, Kuala kelembapan udara, Lumpur luas permukaan air yang terdedah. Rumusan bagi faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air ialah apabila suhu persekitaran tinggi, kadar penyejatan air juga tinggi. Apabila pergerakan udara meningkat atau laju, kadar penyejatan air juga meningkat. Apabila kelembapan udara meningkat, kadar penyejatan air rendah. Ini kerana apabila kelembapan udara meningkat, bermakna cuaca di ketika itu adalah mendung. Banyak kandungan wap air di dalam udara. Jadi kadar penyejatan air rendah. Apabila luas permukaan air yang terdedah meningkat, maka kadar penyejatan air juga meningkat. Sekarang cikgu nak tanya, apakah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan kita? Okey Danish, boleh cuba jawab? Cikgu, yang saya tahu, penyejatan air menyebabkan baju kering. Yang lain saya tak pastilah. Okey, tak apa Danish. Jom kita sama-sama belajar aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Banyak aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Di antaranya ialah, yang pertama, pakaian air sidai di ampaian mempunyai luas permukaan air terdedah yang besar. Jadi pakaian akan kering dengan lebih cepat. Yang kedua ialah makanan laut yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama kerana mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Yang ketiga, garam laut diperoleh daripada air laut melalui proses penyejatan air. Yang keempat ialah pemprosesan susu tepung. Udara panas menyejakkan air daripada susu dalam bentuk cecair dan menghasilkan susu tepung dalam bentuk serbuk. Cikgu harap semua pelajar faham dengan video PDPC cikgu pada kali ini. Semoga video-video ini bermanfaat dan teruskan belajar. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.